Assalamualaikum, selamat pagi. Abang apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga tuan. Alhamdulillah saya hari ini sihat. Apa khabar tuan? Alhamdulillah sihat, khabar baik. Bagaimana keadaan abang pada hari ini? Alhamdulillah hari ini saya berasa bertenaga dan lebih bersemangat untuk menjalani sesi kaunseling pada hari ini. Abang datang ke sini menaiki apa? Saya datang ke sini dengan menaiki kereta bersama keluarga saya. Oh, jadi abang datang dengan keluarga sekarang? Ya saya datang dengan keluarga, tapi mereka hantar saya saja ke sini dan mereka pergi ke tempat lain. Abang asal mana? Saya berasal daripada Sekamat, Johor. Oh, jauh juga datang ke sini. Ya saya. Abang dah makan abang? Alhamdulillah saya dah makan. Tuan dah makan? Alhamdulillah dah makan. Abang makan apa lagi bang? Saya Share sikit. makan. Saya bersarapan tadi di kedai. Saya makan bubur sahaja. Oh, bubur je. Oh, tak lapar. Saya waktu pagi saya sering mengamalkan makanan-makanan yang ringan sahajalah. Saya takkan makan makanan yang berat. Abang ada sakit apa-apa ke? Alhamdulillah. Dari segi kesihatan dalaman abang. Alhamdulillah sejarah kehidupan saya tak ada penyakit-penyakit kronis seperti sakit jantung ataupun sakit-sakit yang lain. Alhamdulillah lah, saya sihat setakat ni. Alhamdulillah. Abang ada berapa adik-beradik abang? Saya ada 7 adik-beradik, dan saya anak yang keempat. 7 kan? Kuat kan? Kuat kan? Kira semua lelaki ke? Saya adik-beradik saya ada 3 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Abang anak keempat. Saya anak keempat. Yang lain tu dah, semua tu dah, yang atas abang tu dah bekerja ke? Masih sekolah? Atas saya 2 orang saja yang bekerja, dan lagi atas saya masih student seperti saya. Faham. Abang student ke bekerja lagi bang? Saya merupakan pelajar di universiti. Oh, universiti mana tu? Saya belajar di Universiti Melaka. Oh, dekat dengan Selangor kan? Dekat saja. Kiranya abang sem berapa sekarang? Saya sekarang ni SEM 4. Sem 4 Kos? Saya mengambil kos Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Oh, faham. Sekarang abang umur berapa? Saya sekarang berumur 21 tahun. 21 tahun. Sem 4. Okey, faham. Okey, sebelum saya memulakan sesi ini, abang pernah menjalani sesi kaunseling ni tak sebelum ni? Sebelum ni saya tak pernah menjalani sesi kaunseling di mana-mana tempat. So ini pengalaman pertama saya lah menjalani sesi kaunseling bersama tuan. Adakah persekitaran dekat sini okey bagi abang? Selesa ke? Tak selesa ke? Persekitaran sekarang saya berasa selesa juga. So saya rasa senang nak berbual dengan tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang tak pernah join mana-mana sesi lah sebelum ni? Saya tak pernah join. Faham. Okey, sebelum saya memulakan sesi kaunseling ni, saya perkenalkan diri saya dulu lah. Okey, baik tuan. Okay, nama saya Muhammad Syamil Iman bin Syahril. Saya berasal di Selangor, Rawang, Selangor. Okay, saya kaunselor abang pada hari ni. Okay, baik. Awak tak pernah mana-mana sesi kan sebelum ni? Ya tuan, betul. Okay, tujuan sesi kaunseling ini adalah suatu proses hubungan menolong berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor yang profesional, berlandaskan etika kaunseling. Faham bang? Faham tuan. Okay, kalau abang faham, saya nak cerita sikit bab etika kerahsiaan.
jika abang mencederakan diri abang atau mencederakan diri orang lain di sesi ini, maka secara tidak langsung sesi ini akan terbatal. Selain itu, jika abang melanggar peraturan di sesi kaunseling ini, maka secara tidak langsung sesi kaunseling ini akan terbatal. Okey, setakat tu abang faham? Saya faham tuan, pasal etika kerahsiaan ni saya cuba menjaga sebaik mungkin lah. Alhamdulillah. Okey, tadi yang masa mula-mula kita borak tu, abang tak ada penyakit apa-apa lah? Betul, saya memang tak ada penyakit kronik seperti penyakit denyut jantung ke apa. Abang serius? Tak pernah? Tak, ni memang tak pernah, sebab saya dah pernah buat pemeriksaan. Alhamdulillah, doktor kata saya sihat. Alhamdulillah. Okey, kalau abang tak ada sakit apa-apa tu, abang nak share apa? Nak kongsi apa dengan saya di sesi ini? Hari ni saya nak berkongsi dengan tuan berkenaan dengan bully. Saya dulu pernah dibuli waktu sekolah menengah. Kalau abang pernah dibuli kat sekolah menengah? Nah, Okey, sebelum abang share cerita abang tu, boleh abang perkenalkan diri abang dulu tak? Maaf tuan, saya tak kenalkan diri dulu. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Khairi Fitri bin Safiuddin. Saya berasal daripada Segamat, Johor. Saya berumur 21 tahun dan saya merupakan seorang pelajar universiti di Universiti Melaka. Oh, kiranya abang dibuli tu masa umur berapa? Saya dibuli waktu sekolah. Saya dibuli di sekolah menengah dalam tingkatan 3 hingga tingkatan 5. 3 tahun juga itu. Lama. Okey, abang boleh sambung cerita. Okey. Saya nak cerita yang saya pernah dibuli waktu dahulu. Saya ni merupakan seorang pelajar yang tidaklah terlalu pandai dan tidaklah terlalu kurang pandai. Saya sederhana sahaja. Tapi disebabkan kesederhanaan saya itu, saya sering dibuli oleh rakan-rakan saya. Saya tak tahu kenapa saya dibuli. Mungkin mereka anggap saya lemah, ataupun pelajar-pelajar yang sederhana dianggap dipandang remeh. Saya paling ingat saya pernah dimalukan di hadapan kawan-kawan saya. Saya pernah dimalukan sebagai contoh, saya diketawakan kerana saya membuat silap sedikit sahaja. Itu sedikit sebanyak mengganggu saya punya mental issue. Saya juga pernah dipulaukan satu batch saya. Saya pernah dipulaukan selama 3 tahun, iaitu tingkatan 3 dan tingkatan 5 lah. Saya berseorangan, tiada punya kawan untuk borak, untuk berkongsi cerita masalah itu dan ini. So sedikit terganggu emosi saya, dan pembelajaran saya sedikit berkurangan. Tapi saya cuba bangkit untuk membuktikan bahawa saya ni bukan insan yang lemah. Dan apabila saya cuba mencapai target yang saya inginkan, saya rasa bersyukur sebab saya berdiri di atas kaki sendiri, bukan daripada sokongan kawan-kawan. So daripada situ saya cubalah, saya daripada pengalaman itu saya cuba bangkit lah waktu sekarang untuk tidak lagi mengharapkan simpati orang lain, namun saya lebihkan diri saya sendiri untuk mencapai kejayaan yang saya nak. Okey, faham.
kita berbalik pada yang masa time bully di tingkatan 3 tu. Masa mula abang dibuli tu, abang ada member abang tak yang macam backup abang ke? Saya ada kawan baik saya. Namun kawan baik saya tu pun terpengaruh dengan diorang. So diorang pun mempengaruhi minda kawan saya, dan kawan baik saya pun sendiri pun pulaukan saya. Oh, sampai macam tu sekali ni? Ya, betul. Oh, kiranya ni berlangsung sampai ke sampai ke tingkatan 5. Ya, saya tuan. Lama tu. Abang tak buat report ke dekat pihak atasan ke? Saya tak berani buat report sebab benda ni orang anggap remeh dan tak ada siapa pandang pasal isu ni. Apabila saya ceritakan pada kawan-kawan saya, mereka indah tak indah berkenaan dengan isu saya sekarang. Apa tu, kat sini abang silap lah. Abang tak, patutnya kalau diorang buat macam tu, abang kena pergi jumpa guru besar ke, guru kaunseling yang ada kat situ ke abang memang takut diorang tahu yang abang report? Saya ni seorang yang kurang bersosial. So dengan kawan pun saya susah nak bersosial sangat sebab saya dipulaukan. So saya tak dapat nak bersosial, nak menunjukkan sikap sosial saya. So apabila saya nak share tu, saya rasa takut-takut. Oh, jika contohlah kalau abang abang report, adakah diorang akan cari abang, bully abang terus ke, bantai abang kat situ juga ke? Tu saya kurang pastilah, tapi ketika itu memang saya fikir sebegitu rupa lah. Saya takut saya akan diapa-apakan oleh mereka, oleh diorang. Saya takut saya digelar sebagai orang yang kaki repot. Adakah time tu abang rasa nak berhenti sekolah ke, rasa nak lari terus ke? Saya terdetik juga. Saya pernah terdetik juga rasa nak macam berhenti sekolah sebab saya tak tahan berkenaan dengan isu bully ni. Mereka gunakan saya, jadikan saya sebagai orang gaji buat kerja mereka, sedangkan mereka bersenang lenang. Oh, faham. Okay. Jadi tujuan abang datang ke sini untuk share masalah abang kena bully lah dekat sekolah? Ya, saya. Okay. Ada tak cara untuk menyelesaikan masalah tu pada masa sekarang ni? Saya dapat jalan penyelesaian setelah saya dibuli apa semua. Dalam penyelesaian saya, saya menggunakan konsep tidak fikirkan orang lain. Macam saya menggunakan apa tu, bila orang cakap, orang mengata tentang saya tidak akan buat dengar-dengar sebab saya tahu benda itu adalah aura yang negatif. So apabila aura negatif, kita layan. Kita layankan apa yang orang cakap. Kita sendiri akan merasakan aura negatif tu berbalik kepada kita, terkena pada kita. So daripada situ saya cuba, orang cakap pasal saya tidak akan dengar. Saya akan dengar perkara-perkara yang positif, dan saya akan cuba menjadi lebih baik pada masa akan datang. Okey, selain itu, apa antara usaha abang untuk membuat, macam nak cakap, antara usaha abang untuk menyelesaikan masalah ni? Contohnya macam abang melupakan diorang macam tu je ke dendam ke apa-apa? Apa yang mereka buat tu masih terpahat dalam hati saya, dalam ingatan saya, segar dalam ingatan saya. Walaupun benda tu telah berlaku 3-4 tahun yang lepas, tapi masih segar di ingatan saya.
saya masih ingat apa yang mereka buat pada saya. Dan walaupun dengan cara mereka berbaik sekalipun, saya boleh berborak, tapi saya tidak akan lupakan apa yang mereka telah buat kepada saya. Sebab itu adalah kenangan yang terpahit saya berada di sekolah menengah. Okey. Ke ada lagi tak usaha abang? Usaha saya saya memilih untuk pergi ke pengajian yang lain, di mana saya tidak akan dapat berjumpa dengan mereka lagi sebab masing-masing pun sudah ke arah yang berlainan. Ada yang bekerja, ada yang belajar di universiti tapi di tempat yang lain. Saya cuba mengasingkan diri untuk mencari persekitaran yang baru, untuk mencari circle-circle yang baru, supaya circle-circle itu dapat memberi impak positif bagi saya untuk saya meneruskan hidup saya dengan lebih selesa, dan tiada aura-aura negatif yang dapat menjelubungi saya. Okay, faham. Ni antara usaha-usaha abang lah. Ya, saya. Abang rasa abang dapat selesaikan masalah antaranya abang dapat ni tak capai usaha-usaha abang tu untuk melupakan orang macam tu? Saya dapat, alhamdulillah, apa yang saya buat selama ini, saya dapat menyelesaikan masalah itu dengan mudah disebabkan saya memberitahu diri saya sendiri bahawa saya perlu berjaya, bukan atas percakapan orang lain. Saya perlu mendirikan diri saya sendiri dengan membangkitkan diri saya dengan kata-kata semangat yang lain. Walaupun orang datang memaki hamun ke ataupun merendah-rendahkan saya tidak akan buat indah tak indah, supaya diri saya akan naik ke atas. Dan apabila mereka yang mengumpat dan mengata itu di bawah, mereka tidak akan mampu mengumpat saya lagi. Saya faham. Teruk juga kisah abang ni. Abang ada rasa trauma tak sampai sekarang? Saya trauma tu tidak, sebab saya adalah rasa trauma sikit apabila kawan-kawan saya marah-marah. Saya rasa macam benda tu, saya takut saya kehilangan kawan. Sebab apabila kita berkawan, dalam masa yang sama saya cari pengalaman. Daripada pengalaman diorang, kita berkongsi pengalaman. Faham. Ini tujuan abang datang ke sini. Ya, saya. Untuk share masalah abang ni. Okay, sekarang abang ada jumpa diorang tak dekat luar? Abang cuti SEM. Alhamdulillah, saya sejak dah masuk universiti ni, saya memang tak berjumpa dengan mereka langsung, dan saya tak ada kontak langsung dengan mereka. Terserempak pun tak pernah? Saya tak pernah, sebab saya apabila saya balik, saya lebih busykan diri saya dengan bekerja ataupun melakukan perkara-perkara yang saya suka. Faham. Kalau diberi keizinan lah kan, abang nak tak jumpa diorang yang abang nak jumpa diorang, tujuan untuk budak yang abang dibuli tu untuk meminta maaf dekat abang? Jika anda ditadikan, dia maafkan saya, dia datang sendiri untuk minta maaf, saya tidak keberatan untuk memaafkan. Sebab saya pun tahu sukar untuk orang yang kuat adalah bukan orang yang meminta maaf, tapi orang yang memaafkan. Allah. Terus okay, saya simpati dengan keadaan, dengan kejadian ni lah kan. Okay, sebelum tu parent abang ada ni tak? Parent abang tahu tak pasal kes ni? Saya memilih untuk berdiam diri sebab saya tahu keadaan saya tidak akan difahami oleh orang di sekeliling. Saya ni senang cerita lebih direndah-rendahkan berbanding dengan orang lain.
Ibu bapa saya suka bandingkan saya dengan orang lain, di mana saya ke arah negatif, orang lain ke arah positif. Kalau abang punya abang, okey dengan abang. Abang saya pun okey, abang saya pun okey lah juga. Cuma Tak share masalah dengan saya jenis apabila saya nak share, saya share dengan, saya pendam diri sendiri saja. Saya takkan berkongsi masalah dengan orang lain sebab saya tahu apabila saya berkongsi, orang takkan faham dan orang anggap benda tu adalah benda yang mudah, benda yang remeh dan benda yang kecil. Bagus, faham. Okay, tapi sekarang ni kan abang cerita kan yang parent abang hantar abang ke sesi kaunseling ni kan. Ya saya. Sejak dari itulah parent abang tahu yang abang ada masalah ni. Ya saya pernah dibuli. Abang cerita sampai habis lah dekat parent abang. Saya apabila sekarang saya dah macam apa, saya berada dalam fasa ini, saya dah bersedia untuk menceritakan dan diorang pun faham kenapa dulu saya seperti itu, tidak suka bergaul. Rupanya mereka dah tahu apa yang saya pernah kerja. So mereka mencadangkan saya untuk menghantarkan saya dalam sesi kaunseling kepada tuan untuk saya kongsikan masalah supaya saya rasa lebih selesa dan dapat menyelesaikan masalah. Okay, faham. Kalau dekat U abang, dekat universiti abang kan, abang ada kawan tak? Alhamdulillah di Universiti Melaka ni saya lebih nampak aura positif berbanding aura negatif. Apabila saya berkongsi masalah, saya sekarang tidak rasa segan untuk berkongsi masalah dengan rakan saya di rakan universiti, sebab rakan universiti pun mereka pun faham dan mereka pun kongsi pengalaman yang pengalaman yang sama, ada pengalaman yang lebih teruk, dan mereka kongsikan tips untuk mengelakkan diri daripada terkena benda-benda yang menyebabkan kita ke jatuh. Kiranya dekat U abang tak ada masalah berkawan ke? Tidak ada. Sebab semua kawan-kawan saya Alhamdulillah semuanya boleh dikatakan sporting, boleh bercakap, boleh bergurau senda. Jika ada masalah, kita bincang elok-elok, bukan dalam keadaan kita mengejek orang itu dan kita memulakan orang itu. Kalau dari segi assignment lah kan, kawan-kawan abang okey tak? Okey tak nak buat sekali assignment? Alhamdulillah, saya apabila mengajar mereka buat assignment, mereka tidak bantah. Mereka lagi kata, jom kita pergi buat assignment. Sebab apabila saya mengajar mereka, saya pun memberi dalam masa sama, saya memberi impak positif pada mereka. Dan apabila mereka ajak saya pun buat assignment, mereka memberi impak positif juga kepada saya supaya kami tidak ketinggalan untuk membuat assignment. Ya, faham. Saya harap lah kan, kawan-kawan abang yang dekat U tu, dekat universiti tu, lebih akrab lah berkawan dengan abang sampai abang nak masuk degree ke? Sambung degree? InsyaAllah jika diberikan peluang, saya akan cuba sambung degree dalam pendidikan awal kanak-kanak. Di U yang sama? Saya tak pasti lagi. Saya pun dalam dilema, saya nak berada di dalam U yang sama ataupun di U lain. Okay, saya harap kawan-kawan abang yang satu batch dengan abang dapat kekal lah dengan abang sampai degree kan, sampai mencapai apa yang abang nak. Lepas tu dari situ abang, apa yang abang cerita pasal usaha tu kan, abang kena berusaha lah untuk mencapai apa yang abang impikan. Menegakkan kebenaran. Orang kata menegakkan kebenaran. Okay,
Saya harap sesi ni um, cerita sini habis sini. Ya, ya tuan. Tak share dekat mana-mana lah kan. Ini dikira aib juga, aib manusia kan. Okay, saya harap sesi yang dijalankan ini dapat membantu abang dalam menyelesaikan masalah abang sepenuhnya. Okay, jika abang tak keberatan, kalau contoh kalau abang ada masalah apa nak share kan kat saya, abang boleh contact saya lah. Abang nombor saya kan? Saya ada. Saya sebelum pergi sini, ibu bapa saya dah beri nombor untuk kontak abang. Okay, saya tanya sikit kan, mana abang tahu sesi kaunseling ni? Saya tahu pasal sesi kaunseling ni. Saya ada melayari satu sesama. Saya cuba untuk mencari di laman web. Saya mencari berkenaan dengan sesi kaunseling. Apakah fungsi sesi kaunseling ini kepada saya, kepada manusia. Dan saya melihat ada satu sesi kaunseling yang berdekatan, dan saya selesa untuk bercakap. Kira ni abang nampak saya punya poster lah kat situ. Ya, saya nampak poster tuan. Okay, alhamdulillah. Sebab ramai je yang buat sesi dengan saya sebelum ni. Ada yang sedih, ketawa, tapi semua dia cerita pasal masalah-masalah dia kan. Bagus lah. Kita manusia pun ada tempat nak kena luah kan. Okay, kita di pengakhiran sesi. Kita di pengakhiran sesi. Jika abang tak membuat apa yang abang cerita kat saya tu kan, antara usaha tu, jika abang tak laksanakan, ia akan mempengaruhi hidup abang lah. Abang akan terfikir, akan macam trauma tu akan datang kan. Abang kena buat lah kan. Jadi daripada itu saya sedikit masalah abang kongsikan kepada saya. Saya harap abang dapat laksanakan lah. Abang boleh, abang kena kuat bang. Abang kena kuat abang. Boleh bang? Boleh. Saya apabila dah sedang sesi kaunseling ni, saya rasa selesa tuan-tuan. Saya cerita dengan tuan berkenaan masalah lama saya. Walaupun benda tu berkenaan dah lama dah, 3-4 tahun gitu. Tapi memang masih terpahat di dalam hati, di dalam pemikiran saya. Tidak akan pun saya lupakan walaupun sekejap. Jika keluar berita berkaitan dengan buli, saya akan teringat zaman saya dibuli. So dari sinilah saya cuba cerita dengan tuan untuk saya mencari asbab dan cara untuk saya mengelakkan diri orang lain sendiri daripada kegiatan buli ini, supaya tidak berterusan pada masa akan datang. Dan saya akan takut dia akan mempengaruhi kanak-kanak pada masa depan. Okay, macam apa yang saya cakap tadi, kita di pengakhiran sesi. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih abang sebab sudi menceritakan masalah abang, menceritakan segala masalah-masalah abang kepada saya. Dan abang percayakan saya untuk mendengar apa yang abang luahkan. Okay, jika tak ada keberatan, kita boleh jumpa lah kat mana-mana tempat ke, alat lepak ke. Boleh tuan, insyaAllah. Okay. Abang cakap apa dulu? So dari kata saya ni, saya pun mengucap ribuan terima kasih kepada tuan kerana sudi mendengar sesi luahan hati saya.
Dan saya harap sesi berkongsi ini akan lebih maju pada akan datang.